Bertemu kembali dalam Niaga Awani, beberapa peristiwa besar berkaitan ekonomi dilakar sepanjang 2023 dan melihat kepada imbasan 2023, ini adalah tahun yang memberi pemerkasaan terhadap pembangunan ekonomi Malaysia Madani dan banyak yang telah diunjur oleh penganalisis organisasi termasuk juga dengan unjuran ekonomi Malaysia yang dijangka berkembang 4.3% bagi tahun 2024 disokong penggunaan swasta yang mampan pelaburan serta peningkatan perbelanjaan awam di mana itu yang dinyatakan oleh Tabung Kewangan Antarabangsa IMF. Dan minggu terakhir 2023 ketika ini dalam segmen Niaga Awani Fokus akan memberi tumpuan kepada jangkaan pertumbuhan ekonomi 2024. Apa faktor mendorong pertumbuhan tersebut dan apa yang bakal menjadi risiko kepada rancangan dan pelaksanaan pembangunan Malaysia tahun hadapan. Dan bersedia di dalam talian ketika ini Timbalan Dekan Sekolah Perniagaan dan Ekonomi SPE UPM, Profesor Madya Teknologis Dr. Anwar Syahbali Mohamed. Doktor, terima kasih sudi bersama dengan Astro Awani. Pertama sekali, secara umumnya kita telitikan senario semasa. Apakah mungkin jangkaan yang akan berlaku pada tahun 2024 dan apakah akan ada kejutan kepada rakyat Malaysia nanti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haris atas jemputan pada pagi ini. Kalau kita soroti semula Haris apa yang berlaku, kita dapati bahawa dalam beberapa konteks yang dikongsi data oleh Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi dan juga IMF tu sendiri melihat kepada ekonomi global itu adalah lebih perlahan pada tahun hadapan. Impaknya juga turut dirasai di Malaysia. Sebentar lagi saya akan cerita faktor-faktornya. Tapi dari segi data itu menunjukkan ekonomi global itu bertumbuh secara perlahan. For example, contohnya pada tahun 2023 tahun ini unjurannya pertumbuhan ekonomi global adalah 2.9%. Namun pada tahun hadapan ia berkemungkinan berkurangan menjadi 2.7%. Sama juga dapatan daripada IMF itu sendiri di mana daripada 3.2%, 3.0% 2023 turun kepada 2.9%. Itu dari segi pertumbuhan ekonomi global. Dan dalam konteks Malaysia itu sendiri kita dapati bahawa pada tahun lepas pertumbuhan ekonomi kita adalah sekitar 8.7%. Tahun ini pula unjurannya antara 4 ke 5%. Dan tahun depan juga Kementerian Kewangan dan berbagai agensi menetapkan bahawa pertumbuhan ekonomi Malaysia sekitar 4 ke 5% dan ada juga yang rating yang menyebut 4.5 ke 5.5%. Namun harus diingat bahawa Bank Dunia sebenarnya telah menurunkan kadar pertumbuhan Malaysia kepada 3.9% daripada 4.3%. Jadi ada di situ perbezaan sedikit dari segi pertumbuhan ekonomi Malaysia. Namun dalam konteks yang disebut oleh Saudara Haris tadi amat tepat sekali. Tahun 2024 lah tahun di mana fokus utama adalah permintaan domestik dalaman dalam konteks peluang pekerjaan, dalam konteks peningkatan pendapatan rakyat Malaysia, pemulihan sektor pelancongan dan sokongan terhadap pembelanjaan domestik. Namun ianya akan terjawab ataupun bergantung kepada beberapa faktor yang saya akan jelaskan selepas ini. Ya, mungkin doktor boleh kongsikan bercakap soal faktor-faktor itu. Apa mungkin faktor yang mungkin akan mempengaruhi ekonomi 2024 ini? Kita telitikan kerajaan akan melaksanakan subsidi bersasar, ada beberapa inisiatif-inisiatif akan dilakukan, termasuklah di peringkat global, mungkin faktor luaran juga, doktor. Okey, Haris, kalau kita lihat sudah Haris kita lihat banyak faktor ekonomi global ni yang mempengaruhi ekonomi Malaysia pada tahun 2024. Saya nukilkan di sini 5 faktor yang saya rasa begitu penting yang memberikan kesan kepada ekonomi Malaysia. Yang pertama sekali adalah kita tidak boleh lari daripada krisis peperangan yang berlarutan itu sendiri. Itu yang pertama. Disebabkan oleh peperangan antara Rusia dan Ukraine yang berlarutan dan lebih 650 hari sebenarnya Saudara Haris. Ya. Begitu lama sebenarnya yang menjejaskan dari segi pengeluaran harga barang dan sebagainya, contohnya gandum, harga gandum dan sebagainya meningkat disebabkan oleh peperangan tersebut. Dan pada ketika ini berlaku lagi peperangan antara Israel dan Palestin yang telah berlarutan dan ia menjangkaui tahun sebenarnya tahun 2024 yang menyebabkan berlakunya gangguan terhadap rantaian bekalan seluruh dunia termasuk dalam konteks pasaran kewangan yang tidak stabil, harga komoditi yang berpotensi meningkat. Dan satu perkara penting Saudara Haris yang penting sebenarnya, negara Timur Tengah ni adalah pembekal utama kepada tenaga di dalam dunia ini. Contohnya Timur Tengah menyumbang
penyumbang penting terhadap minyak di peringkat global. Kalau kita lihat apa yang berlaku sebelum ini, peperangan di Timur Tengah menyebabkan berlakunya kenaikan harga minyak itu sendiri. Ada berpandangan mengatakan Malaysia mendapat manfaat sebab Malaysia ni negara pengeluar minyak, betul Haris? Tapi dalam konteks keseluruhan, kita bukan negara 10 tertinggi dari segi pengeluaran minyak itu sendiri. Dan ia sedikit banyak memberikan kesan kepada sektor-sektor lain yang meningkat, contohnya harga barangan makanan dan sebagainya. Kita dapati bahawa isu keselamatan makanan ni berlaku di Timur Tengah pada ketika ni kan, khususnya di Palestin itu sendiri. Dan mana ia juga boleh menjejaskan negara-negara lain dari segi krisis makanan yang mana memerlukan dana yang lebih besar untuk dari segi mengeluarkan makanan itu sendiri. Lebih-lebih lagi Malaysia ni negara import makanan. Itu pertama. Yang kedua adalah isu kesihatan. Yang saya boleh ringkaskan sini, isu kesihatan ni sebenarnya memberikan kesan juga kepada ekonomi negara kita. Lebih-lebih lagi pada hujung tahun ni, Saudara Haris, kalau ikut data daripada KKM itu sendiri, menunjukkan berlakunya peningkatan dari segi kes COVID-19 itu sendiri. Walaupun ianya terkawal, tapi peningkatannya agak signifikan, 29.5% daripada 17 hingga 22 Disember itu sendiri. So data itu sedikit banyak merisaukan, khususnya dalam konteks cuti sekolah ni. Namun dalam masa yang sama, ia berlaku di dua negara juga, Saudara Haris, bukan saja berlaku di Malaysia. Contohnya varian baru sebenarnya JN1 ni menyumbang sekitar 39% ke 50% kes COVID di US, dan harus diingat di UK juga sekarang ni 1 daripada 24 rakyatnya dijangkiti COVID-19 datang daripada JN1 ini sendiri. So ia berlaku krisis kesihatan yang terkawal ini, tapi berlaku di seluruh negara. Dan apa yang kita concern di sini adalah sekarang ni sebenarnya berlakunya pembukaan sektor pelancongan. Disebabkan oleh kita banyak bergantung kepada sektor pelancongan, maka di situlah saya rasa kesan dia lebih ketara bila kita tidak dapat atau krisis kesihatan ni berpanjangan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga sebenarnya, saya cerita sedikit Saudara sedikit, iaitu sektor pelancongan ni sebenarnya begitu penting pada ketika ni disebabkan oleh kita berhadapan dengan isu kelemahan dari segi ekspor negara. Bila ekspor negara lemah, maka kita berharap pada sektor pelancongan. Dan kita juga pada ketika ni membuat kempen untuk beli barang buatan Malaysia 2023 dan terusnya disambung ke 2024 untuk membolehkan berlakunya internal pembelian dalam negara itu dengan lebih baik. Ya. Doktor, kalau kita melihat sebagai rakyat terutamanya golongan M40 dan juga B40, mungkin apakah langkah yang paling bijak yang perlu diambil sebagai persediaan tahun hadapan ini, Doktor? Okey, pertamanya adalah saya fikir sudah sampai masanya untuk kerajaan mempercepatkan gaji progresifnya. Sebab kita sebagaimana sebut Saudara Haris tadi bahawa kita sudah mula melaksanakan subsidi bersasar insya-Allah tahun depan, terutamanya melibatkan minyak RON95 dan sebagainya. Dan paling penting untuk gaji progresif itu perlu dipercepatkan supaya dia mengimbangi antara pendapatan dan juga pembelanjaan. Pada ketika ni isu yang besar adalah pendapatan dan pembelanjaan ni tidak pendapatan dan pembelanjaan tidak sama, iaitu tu perbelanjaan lebih tinggi daripada pendapatan disebabkan oleh kos sara hidup yang meningkat itu sendiri. So kalau kita ambil satu kajian daripada Robert Walters 2024, lebih kurang 71% responden ataupun rakyat Malaysia yang bekerja ni mengharapkan berlakunya kenaikan 10% gaji mereka pada tahun hadapan. So itu sekurang-kurangnya Saudara Haris, sebab berlaku perlu ada peningkatan segi gaji supaya ia dapat diimbangi antara subsidi besar-besar yang diperkenalkan dan juga kenaikan gaji. Yang kedua, Saudara Haris, yang saya rasa yang penting juga yang boleh kita beri perhatian adalah simpanan rakyat Malaysia, Saudara Haris. Pada ketika ni simpanan rakyat Malaysia ni amat merisaukan. Yeah. Banyak kajian menunjukkan lebih daripada separuh rakyat Malaysia ni tidak mempunyai simpanan RM1,000 untuk kecemasan. Jadi lebih daripada 50%, bahkan ada kajian daripada Jaringan Pendidikan Keuangan, 84% rakyat Malaysia tiada simpanan tetap setiap bulan. Dan ini satu perkara yang amat merisaukan, lebih-lebih lagi bila kos sara hidup itu meningkat, maka di situ kalau tidak berlakunya gaji progresif itu akan memberikan lebih baik tekanan kepada pekerja itu sendiri, khususnya golongan-golongan B40 dan juga M40 di peringkat dan juga entry level T20 itu sendiri. So yang kedua adalah kerajaan perlu meningkatkan inisiatif menabung dengan dividen yang lebih kompetitif. Itu yang kedua.
Yang ketiga pada pandangan saya adalah kita mempertingkatkan ekonomi digital supaya lebih ramai rakyat Malaysia dapat turut serta dalam ekonomi digital. Kita tahu bahawa ekonomi digital sekarang unjuran dia adalah 24.4% penyumbang kepada KDNK 2023 dan juga berpotensi untuk meningkat pada masa akan datang. Cuma ni sudah Haris, bila kita laksanakan ekonomi digital ni segi infrastruktur ni. Saya beri satu contoh, kita sedang melaksanakan sistem cashless system. Saya selalu sebut sebenarnya cashless system ni begitu penting, dia membantu rakyat sebab sistem tanpa tunai ni, contohnya kita guna e-wallet, nilai RM100 yang kita belanja tunai dengan nilai RM100 yang kita belanja e-wallet berbeza sebab e-wallet memberikan bonus, added value, tambahan cash dan sebagainya. Contohnya RM100, kalau kita guna certain platform cashless, dia boleh mencakau dia RM5 tambahan di situ contohnya. Tapi isu yang paling besar, bila kita pergi menggunakan cashless, saya juga pengalaman saya contohnya pergi di pasar raya dan sebagainya. Bila kita nak guna cashless, internetnya kejap ada, kejap tak ada, Saudara Haris. Dia kejap ada, kejap tak ada. Nak bayar atau tang nak bayar tu tiba-tiba line tak ada pula. Jadi itu sebenarnya sedikit sebanyak memberikan kesan kepada pelaksanaan sistem cashless. So kita perlu pertingkatkan infrastruktur internet itu supaya lebih ramai rakyat Malaysia terlibat dalam konteks perniagaan itu supaya mereka boleh menjana pendapatan tambahan sekiranya mereka ada tugas yang lain. Ya, Doktor, sudah tentu tahun 2024 ini pelbagai cabaran dan unjuran juga faktor luaran, dalaman, banyak perkara-perkara yang perlu kita telitikan dan kesediaan di peringkat rakyat itu juga penting dalam kita menghadapi sebarang apa juga cabaran yang akan kita lalui pada tahun 2024 ini. Terima kasih sekali lagi Timbalan Dekan Sekolah Perniagaan dan Ekonomi SPE UPM Profesor Madya Teknologis Dr. Anwar Shah Bali Muhammad, dan segala perbincangan ini akan kami muat naik di laman web kami di astroawani.com dan juga di semua platform media sosial kami. Terima kasih.